Hai, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya, Afiq Syazwan dalam Road to Success SPM 2020. Jadi mungkin ada pelajar-pelajar yang dah pun bersama dengan kami dari sesi pagi dan sekarang di sesi petang dah makan-makan, dah minum-minum, mesti dah bertenaga sikit kan untuk kita sambung lagi ulang kaji untuk skor A bagi SPM 2020. Baiklah, sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita ataupun sesi ulang kaji kita pada petang ini, Afi nak pesan kepada calon-calon SPM ataupun kepada anda semua yang menonton pada hari ini, ikut SOP. Langkah-langkahnya mudah saja. Jangan lupa gunakan pelitup muka, jangan lupa untuk bawa hand sanitizer dan apa yang paling penting, pastikan anda tidak berada di kawasan sesak dan jaga jarak anda bersama dengan individu yang lain. Okey, jadi subjek pada hari ini subjek yang agak menarik, iaitu subjek elektif, terutama kepada calon-calon SPM yang mengambil subjek ini. Agak penting kerana banyak perkara dan juga teknik yang kita akan bincangkan bersama dengan Ustaz Taufik pada hari ini, iaitu subjek Al-Adab wal Balaghah. Itulah dia. Jadi kita akan cerita, kita akan tahu juga apakah info yang menarik untuk kita skor subjek itu. Tapi kita nak tahu juga siapakah gurunya. Saya dah sebut dah nama Ustaz itu, tapi kalau nak tahu dengan lebih lanjut, jom kita tengok profil guru ini. Itu dia, Manjada Wajada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz Taufik. Baik Ustaz, saya pun nak tahu jugalah tentang subjek kita pada hari ini. Mungkin ramai juga penonton kita pada hari ini maupun pelajar-pelajar yang mungkin baru je dengar tentang subjek ini. Boleh tak Ustaz share sikit tentang info ringkas mengenai subjek? Baik, syukran Afiq. Terima kasih. Kepada calon-calon SPM dan para penonton di luar sana, sedikit info Ustaz akan kongsikan dengan semua yang di luar sana berkenaan dengan mata pelajaran Al-Adab wal Balaghah. Baik, pertama, mata pelajaran Al-Adab wal Balaghah merupakan salah satu daripada 5 mata pelajaran di bawah kurikulum baharu, iaitu kurikulum bersepadu dini ataupun dikenali sebagai KBD, Al-Manhaj Ad-Dini Al-Mutakamil, yang mana ia hanya diajar di sekolah-sekolah agama bantuan kerajaan dan beberapa sekolah yang terpilih. Adapun sekolah-sekolah seperti SMKA, SMK dan beberapa sekolah yang lain di bawah kementerian tidak menggunakan kurikulum ini. Ini yang pertama. Yang kedua, bahasa yang digunakan adalah 100% bahasa Arab. Belajar dalam bahasa Arab, peperiksaan pun di dalam bahasa Arab. Dan yang ketiga, ini adalah tahun yang kedua bagi mata pelajaran Al-Adab wal Balaghah berada di dalam peperiksaan SPM. Syukran Afiq. Baik, jadi sebenarnya agak sukarlah kalau kita tak memahirkan diri kita dalam bahasa Arab untuk mengambil subjek ini. Baiklah, itu pendapat saya. Kita nak tahu juga pendapat pelajar di luar sana. Kalau kita nak tahu apa pula pandangan mereka mengenai subjek ini, jom kita sama-sama saksikan VT yang telah disediakan ini. Jom. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya merupakan salah seorang calon SPM 2020 yang mengambil subjek Adab wal Balaghah. Saya rasa subjek Adab wal Balaghah ini senang apabila kita sudah mempelajari sejarahnya dan faham konsep balaghah. Terima kasih juga kepada ustaz saya yang mengajak saya dengan penuh semangat. Bahkan saya semangat nak belajar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya salah seorang calon SPM 2020 yang akan mengambil kertas Adab wal Balaghah. Saya rasa kertas Adab wal Balaghah sangatlah senang apabila kita telah menghafal dan juga memahami segala intipati yang ada dalam tingkatan 4 dan tingkatan 5.
Itulah dia pendapat maupun pandangan bagi calon-calon SPM yang mengambil subjek Al-Adab wal Balaghah. Baiklah, kita pun dah tak sabar nak mulakan sesi pembelajaran kita bersama dengan Ustaz. Ustaz, dah bersedia? Nah, mustahil. Okey, baiklah. Tapi Ustaz, kita nak berehat terlebih dahulu sebab mungkin ada juga calon-calon SPM di luar sana yang nak belajar pada hari ini dan dah tak sabar nak keluarkan buku nota, nak keluarkan apa saja untuk catat apa saja pesanan daripada Ustaz pada hari ini. Saya bagi masa kepada anda semua dan terlebih dahulu kita rehat dan kita jumpa lagi selepas ini semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2020. Baik, sekali lagi saya nak pesan kepada anda semua ikut SOP. Langkah-langkahnya mudah saja. Gunakan pelitup muka, hand sanitizer jangan lupa dan jaga jarak anda bersama dengan individu yang lain. Baik Ustaz, kita akan mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum tu Ustaz, kita ada juga bawakan pelajar-pelajar Ustaz di studio ini. Masya Allah. Tapi saya nak Ustaz tolong saya kenalkan. Ini dia, pelajar-pelajar Ustaz. Ustaz, kenalkanlah seorang demi seorang Ustaz. Allah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Taib, yang di hujung sana adalah Al-Amin Al-Haris. Seorang AJK majalah di sekolah yang sangat hebat. Yang kedua, Adli Zainul, seorang ahli bomba. Oh, bomba. Ya, bomba. Baik. Yang ketiga, Amal Zack. Amal Ini Zack adalah pemain badminton handalan di sekolah. Oh, ni baik ni. Ya, Dia boleh sangat berebut dengan baik. saya ni. Yang keempat, Imran Syafi'i. Imran seorang Syafi'i. YouTuber. Seorang YouTuber. Okey, seorang YouTuber. Naam. Yang Okey. di hujung sana, yang di Ya. bawah sekali itu, Irfan Azmi. Irfan seorang Azmi. pemain sepak takraw yang handal di sekolah. Oh, ni killer ni. Ah. Killer terbaik ni. Dan yang terakhir. Dan terakhir, ini ketua segala ketua, iaitu Syamizul. Ataupun kita panggil Syam Kamikaze. Wah, macam familiar nama Ahlan tu. wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Oh, memang muka ketua lah Syamizul ni. Baik Ustaz, saya serahkan semuanya kepada Ustaz untuk kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Baik, syukran laka ya Afiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Ahlan wa sahlan fi barnamajina al-yawm wa ma'akum al-Ustaz Taufiq Ismail. Taib, insyaAllah pada hari ini Ustaz akan kongsikan dengan calon-calon SPM dan para penonton di luar sana berkaitan dengan teknik menjawab SPM bagi mata pelajaran Al-Adab wal Balaghah tahun 2020. Taib. Sebelum itu, kita lihat terlebih dahulu berkenaan dengan tarikh keramat bagi peperiksaan ini. Bilakah diadakan peperiksaan bagi mata pelajaran ini? Naam. Diadakan pada 8 Mac 2021 bermula pada jam 2 petang hingga 4.15 petang dan pada hari Isnin. Jadi calon-calon di luar sana dan para penonton kena ingat betul-betul tarikh keramat ini. Terutama calon-calon yang berada di hadapan Ustaz ni. Tadhakkaru jayidan hadzal mau'id al-azim. Baik. Seterusnya, jom kita lihat berkenaan dengan kerangka kertas peperiksaan bagi mata pelajaran Al-Adab wal Balaghah secara menyeluruh. Baik, seperti biasa, kertas peperiksaan ini terbahagi kepada dua bahagian, Qismu Alif dan Qismu Ba. Qismu Alif kita ada 20 soalan, 20 markah. Ini bermaksud satu soalan, satu markah hafid. Ya. Kemudian soalan-soalan di bahagian ini berbentuk objektif pelbagai bentuk. Taib, apakah yang dimaksudkan dengan objektif? Objektif bermaksud soalan-soalan yang hanya nak kepada satu jawapan sahaja. Pelbagai bentuk bermaksud soalan objektif ini datang dalam pelbagai bentuk. Tetapi secara umum, untuk pengetahuan calon-calon dan para penonton di luar sana, bentuk untuk mata pelajaran Al-Adab wal Balaghah ini secara umum lazimnya adalah terbagi kepada dua. Yang pertama, betul ataupun salah, sahih atau khata'. Yang kedua, imla al-faraghat, isi tempat kosong. Untuk isi tempat kosong ni calon-calon ada beberapa bentuk yang secara lazimnya begitu, iaitu yang pertama sekali kadang-kadang diberi pilihan jawapan, kadang-kadang tidak diberi pilihan jawapan.
Dan di sana terdapat kata-kata tugas yang berlainan. Ada ayin, ada bayin, ada ikhtar. InsyaAllah nanti kita akan lihat satu persatu soalan-soalan yang Ustaz maksudkan tadi. Baik, itu di bahagian yang pertama. Untuk bahagian yang kedua, qismu ba, kita ada 4 soalan utama. Soalan yang pertama berkenaan dengan adab. Soalan yang kedua berkenaan dengan al-balaghah. Soalan yang ketiga berkenaan dengan puisi Arab ataupun lebih dikenali sebagai asy-syi'ru, dan soalan yang keempat berkenaan dengan prosa Arab ataupun an-nathru. Jadi bagi bahagian ba ini ada 4 soalan, 1 soalan 20 markah. Ini bermaksud 4 soalan 80 markah. Tambah dengan 20 markah bagi bahagian yang pertama OPB, kita dapat 100 markah. Ini bermaksud markah bagi mata pelajaran Al-Adab wal Balaghah secara keseluruhannya solid daripada kertas peperiksaan ini. Di sana tiada ujian lisan dan tiada kerja khusus. Baik, calon-calon yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya soalan-soalan yang berkaitan dengan qismu ba ini semuanya datang dalam bentuk subjektif. Subjektif ini terbagi kepada 2 bahagian, iaitu yang pertama respon terhad dan respon terbuka. Respon terhad ini maksudnya soalan-soalan itu dihadkan 1, 2 dan sebagainya. Respon terbuka dia lebih kepada bebas, boleh datangkan pelbagai bentuk jawapan yang tidak terhad kepada satu jawapan sahaja. Taib. Jadi dalam sini kita lihat ditulis ajib ala kullil asilah. Maksudnya jawab semua soalan. Jadi bahagian ini tiada soalan pilihan. Dan kesemuanya dijawab di dalam tempoh masa 2 jam 15 minit. Taib. Ya uladi, hal ladaikum soal an hadha al-amr? Naam. Ada apa-apa soalan? Betul eh? Naam. Oh, betul. Naam. Oh, betul. Hal ladaikum soal? Saya faham. Saya cuba. Ada soalan macam ni, Ustaz. Naam. Kalau yang jenis bentuk soalan Ustaz ceritakan tadi tu, boleh tak kita jawab menggunakan ayat kita sendiri ataupun dalam buku teks? Macam kita mereka ayat kita sendiri. Naam. Tak tertumpu pada buku teks. Okay, syukran Syamizul. Soalan yang sangat baik, soalan yang sangat Ya. dinanti-nantikan oleh calon-calon di luar sana. Terima kasih. Berkenaan dengan soalan tadi, adakah boleh kita menjawab soalan bahagian ba menggunakan ayat kita sendiri? Jawapannya boleh. Boleh kita gunakan ayat kita sendiri, gaya bahasa kita sendiri, asalkan tidak lari daripada murad ataupun kehendak daripada buku teks. Tidak menjadi satu masalah. Wadah Syamizul? Wadah? Wadah, Ustaz. Tamam? Tamam. Baik. Seterusnya, Ustaz ingin kongsikan 2 perkara kepada calon-calon. Pertama, kaifa nuqaddimu al-jawab. Bagaimana kita nak mempersembahkan jawapan kita dalam peperiksaan. Ini yang pertama. Yang kedua, kaifa nujibu alal as'ilati fil imtihan. Bagaimana kita nak menjawab soalan-soalan peperiksaan di dalam mata pelajaran Al-Adab wal Balaghah. Taib, Ustaz mulakan terlebih dahulu dengan yang pertama. Kaifa nuqaddimul jawab. Macam mana kita nak mempersembahkan jawapan kita. Persembahan jawapan ini calon-calon sangat penting. Kerana ia ibarat sebagai kita memasak. Lepas kita memasak, kita buat apa, Afiq? Selepas kita memasak, Ya. kita makan. Oh, belum lagi. Baca Sebelum, doa dulu. sebelum makan, sebelum makan. Sebelum makan, Kita hidangkan. kita hidang. Bagaimana kita hidangkan masakan kita. Jadi persembahan ataupun plating, hiasan daripada masakan kita itu sangat-sangat penting. Mengikut kreativiti masing-masing. Mengikut kreativiti. Sekiranya kita punya plating, hiasan kita tidak menarik, maka di sana tidak akan ada orang menjamah makanan kita walaupun makanan kita itu sedap, tip-top. Begitu juga dengan persembahan jawapan daripada calon-calon bagi mata pelajaran Al-Adab wal Balaghah. Perlu dipersembahkan dalam bentuk yang terbaik. Jadi yang pertama, perkara yang perlu diberi perhatian oleh calon. Biarkan kosong ruangan pemeriksa kertas. Ini maksudnya calon-calon nanti tidak akan menjawab di dalam kertas peperiksaan. Tetapi calon-calon akan jawab di dalam BJ, buku jawapan. Yang 16 halaman muka surat
semuanya. Taib. Dekat BJ ni, calon-calon SPM dan para penonton di luar sana akan menjawab ke semua bahagian kismu alif dan kismu ba di dalam satu BJ, satu buku jawapan. Dan di dalam BJ tersebut ada ruangan-ruangan khas yang telah disediakan untuk pemeriksa kertas dan penanda kertas. Jadi, pastikan calon-calon tidak usik, tidak kacau, tidak tulis sebarang tulisan di ruangan yang telah disediakan untuk pemeriksa kertas. Kalau di muka hadapan, pastikan tidak kita tulis di ruangan pemarkahan. Dan untuk bahagian dalam, pastikan calon-calon hanya menulis di dalam ruangan yang telah disediakan kepada calon-calon, iaitu di bahagian tengah. Manakala bahagian kanan, kiri, atas, bawah, itu adalah khas untuk penanda kertas. Jadi, jangan kacau ruangan ini. Ini yang pertama. Yang kedua, satu soalan besar dalam satu muka surat Afiq. Maksudnya kita ada berapa soalan tadi? Kita ada 5 soalan. Satu di bahagian OPB, empat di bahagian BAK. Maksudnya kita ada 5 soalan besar. Satu soalan besar dalam satu muka surat. Jadi kita hanya perlu menggunakan berapa muka surat calon-calon? 5 muka surat sahaja. Tidak lebih daripada itu. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, pastikan tulisan calon-calon mestilah jelas. Jelas maksudnya adalah boleh dibaca dan boleh difahami. Bukan semestinya cantik. Jadi di sini Ustaz ada tips lah, Afiq, bagaimana untuk Ustaz mempercantikkan kita punya tulisan. Macam mana itu, Ustaz? Yang pertama, jangan tulis besar-besar sangat. Sebesar-besar gajah kita tak nak. Ataupun sekecil-kecil seperti kuman kita tak nak juga, Afiq. Kita nak sedang-sedang aja. Pastikan setiap perkataan dengan perkataan yang lain dijarakkan. Ataupun dalam bahasa kampung saya, space. Tekan space. InsyaAllah tulisan calon-calon akan nampak lebih jelas. Taib. Hadha huwal amrul awal. Ini adalah perkara pertama yang Ustaz nak kongsikan dengan calon-calon. Seterusnya, Ustaz nak kongsikan kepada calon-calon berkenaan dengan kaifa nujibu alal as'ilah fil imtihan. Bagaimana kita nak menjawab soalan peperiksaan bagi mata pelajaran Al-Adab wal Balaghah. Taib. Kita mulakan terlebih dahulu dengan kismu alif, bahagian yang pertama, Afiq. Taib. Di sini ada kata kunci soalan. Kata kunci soalan, iaitu kata-kata tugas. Taib. Kita ada uktub, tuliskan. Kita ada imla al-faraghat, isi tempat kosong. Kita ada ikhtar, pilih. Uzkur, sebut. Mayyiz, bezakan. Ayin, tentukan. Kesemuanya ada di dalam soalan objektif pelbagai bentuk bahagian yang pertama. Taib. Jom kita mulakan dengan soalan yang pertama daripada bahagian yang pertama. Taib. Soalan ni calon-calon kena baca dengan tepat, dengan betul supaya kita dapat tackle lah apakah maksud daripada soalan ini. Taib. Soalan yang berbunyi, uktub kalimata sahih lil bayanati sahihah wa kalimata khata' lil bayanati khati'ah fima ya'ti. Taib. Okay, pertama sekali calon-calon, pastikan kita gariskan terlebih dahulu selepas kata tugas. Iaitu kalimah sahih. Perkataan sahih. Kemudian kita garis dekat perkataan khata'. Supaya kita tahu soalan ini tentang apa. Jadi soalan ini berkaitan dengan sahih ataupun khata'. Baik. Jadi soalan ini dia nak betul ataupun salah. Maksudnya uktub kalimah sahih, tulis perkataan sahih lil bayanati sahihah, bagi keterangan yang betul, wa kalimata khata', dan perkataan yang salah lil bayanatil khati'ah, bagi keterangan yang salah. Jadi calon-calon pertama sekali kena baca setiap keterangan ni dengan betul-betul bacaanlah supaya kita dapat beza yang mana betul, yang mana salah. Baik, itu yang pertama calon-calon kena lakukan. Baik, seterusnya bagaimana cara kita menjawab? Okay. Pertama sekali calon-calon kena ni datangkan mukaddimah terlebih dahulu. Datangkan mukaddimah terlebih dahulu. Baik, mukaddimah ni tak wajib, dia sunat. Sekiranya calon-calon nak tulis mukaddimah ni, pastikan ada perkataan
al-jawabu an. Jawapan untuk soalan apa? Al-jawabu an al-su'ali awal, al-awal ila su'ali al-thalith. Hakadha. Ini sunat. Yang wajibnya adalah nombor soalan dan jawapan. Nombor soalan dan jawapan. Tulis nombor 1 khata, nombor 2 sahih, nombor 3 sahih. Hakadha. Baik. Fahimtum? Tamam? Faham semua? Tamam? Faham. Baik. 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 Amin. Kalau ada apa-apa soalan nak tanya, tanya je. Seterusnya. Okey, ada juga yang bertanya kepada ustaz. Boleh tak nak jawab macam ni? Boleh tak kita nak jawab macam ni? Maksudnya kita tulis nombor soalan dan kita buat simbol ganti untuk salah, kita pangkahkan, ganti untuk betul kita raihkan. Adakah soalan yang macam ni ataupun jawapan yang seperti ini kita boleh terima? Jawapannya tidak boleh diterima. Jadi pastikan jawapan yang kita tulis adalah seperti yang di atas, bukan seperti yang di bawah. Kenapa? Kerana soalannya berbunyi uktub kalimah, tulis perkataan, bukan tulis ataupun dha' alamah, letakkan tanda. Jadi kalau calon-calon jawab macam ni, ini bermaksud calon-calon tidak memahami kehendak soalan. Taib. Untuk setakat ini, hal hunaka soalun, hal ladaika soalun, atau istifsar? Ada soalan? Imran? Naam, Amazek. Naam. Ya, ada Ustaz. Ah, Ada satu soalan ni. Boleh tak soalan perbezaan nak guna qasais tanpa guna ta'rif? oh, soalan perbezaan nak guna khasais ataupun ta'rif. Ya. Okey, jawapannya boleh. Dua-dua boleh, tak ada masalah. Nanti kita akan jumpa soalan tersebut. Ini advance ni, advance. Dia tanya soalannya advance. Baik. Advance. Okey Amal, terima kasih. Baik, syukran jazilan ya Akmal, ya Amazek. Baik, seterusnya. Kita lihat soalan yang kedua. Soalan ni soalan 2019 peperiksaan SPM yang lalu. Baik. Soalannya menggunakan kata tugas ikhtar. Ikhtar al-ijabata sahihah al-mu'addah fil murabba'ati hasab al-ramzi fil jadwali as-sabiq. Maksudnya pilih soalan ataupun pilih jawapan yang betul yang telah disediakan di atas ni, al-murabba'at. Mengikut simbol yang telah ada dekat sini dalam jadual. Maksudnya, calon-calon, soalan ni nak kita bagi tahu X ni apa, Y ni apa, Z ni apa. Jawapannya calon-calon ambil dekat bahagian atas ni. Jadi cara jawabnya macam tadi juga, iaitu kita datangkan sedikit mukadimah, kemudian kita tulis nombor soalan dan jawapan. Maksudnya calon-calon jangan salin balik soalan lah. Tulis nombor soalan dan terus kepada jawapan. Taib. Seterusnya, ini adalah soalan yang ketiga, bentuk yang ketiga dalam bahagian OPB. Bila calon-calon tengok soalan ni, tengok dahulu dia punya kata tugas yang digunakan di sini iaitu ayin. Okey, bila kata tugas yang digunakan adalah ayin, apa yang calon-calon kena buat adalah yang pertama sekali, pastikan kita tanda terlebih dahulu perkataan selepas ayin itu. Jadi kita tanda 1, 2. Maka di sini calon-calon akan dapati terdapat 2 tajuk ditulis selepas perkataan ayin. Ini bermaksud jawapannya sudah ada di dalam mana? Di dalam soalan, bukan di dalam jumlah ataupun keterangan di bawah. Jadi cara jawabnya adalah beri mukadimah, nombor soalan dan seterusnya jawapan. Tulis sahaja al-haqiqah ataupun al-majaz. Di sini calon-calon boleh buat pilihan lah, sama ada nak tulis haqiqah sahaja ataupun al-haqiqah al-lughawiyah. Kedua-duanya dibenarkan. Cuma satu Ustaz nak bagi tahu, sekiranya dalam soalan yang menggunakan perkataan ataupun kata tugas ayin, calon-calon lihat kalau ada perkataan selepas ayin itu adalah perkataan ataupun ada satu soalan saja ataupun ada satu tajuk saja, maka pada ketika itu jawapannya bukan pada soalan, jawapannya ada pada jumlah atau ayat di bawah. Sebagai contoh Ustaz bagi, sekiranya di sini selepas ayin hanya ada al-majaz al-lughawi. Hanya ada al-majaz al-lughawi.
ada majaz lughawi sahaja. Jadi jawapan calon-calon bukan lagi dalam soalan tetapi di bawah ini. Calon-calon boleh ambil al-asad, boleh ambil al-badru, boleh ambil as-sulahfah, boleh ambil tarat, hakaza. Jadi bergantung kepada bentuk soalan. Sekiranya selepas ayin itu ada 2 tajuk, maka dalam soalan itulah jawapannya. Sekiranya hanya ada 1 tajuk, maka jawapannya ada di dalam petikan di bawah. Hakaza, Afiq. Boleh sambung, Afiq? Boleh. Silakan Ustaz. Taib, intahaina min al-qismi al-awwal. Kita dah selesai bahagian yang pertama, kita akan terus ke bahagian yang kedua, panduan menjawab soalan bagi qismu ba. Taib. Seperti biasa, kita tengok kata kunci soalan. Ada uktub, ada hati. Uktub maksudnya tuliskan, hati datangkan. Hati ni maksudnya atlubu minka, uridu minka. Saya minta kepada awak, saya nak kepada awak memberikan sesuatu. Itu makna hati. Kemudian limadha, kenapa? Waddih, jelaskan. Tahaddas, ceritakan. Bayin, terangkan. Ma, apakah? Jadi kesemua kata-kata soalan ataupun kata-kata tugas ini akan wujud di dalam soalan-soalan bahagian kedua nanti. InsyaAllah, saya akan tunjuk. Baik, kita mulakan terlebih dahulu dengan soalan yang pertama, bahagian adab. Seperti Ustaz kata tadi, kita ada 4 bahagian. Bahagian adab, bahagian balaghah, bahagian syair, bahagian nasar. Kita mulakan terlebih dahulu dengan bahagian yang pertama, bahagian adab. Baik. Jom kita lihat. Soalannya, ma mafhumul adab. Soalan ni menggunakan kata tugas ma. Maksudnya, apakah? Apakah? Baik. Mafhumul adab. Maksudnya dia minta definisi adab. Jadi, calon-calon untuk menjawab soalan ini mestilah memberikan definisi adab ataupun takrif kepada adab. Di sini Ustaz kongsikan 2-3 lagi bentuk soalan yang mempunyai maksud yang sama, iaitu mal adab, kemudian arif al-adab. Jadi sekiranya calon-calon berjumpa dengan mana-mana bentuk yang ada di hadapan ini, maka jawapannya adalah berkaitan dengan takrifan ataupun takrif definisi bagi al-adab itu sendiri. Baik, macam mana nak jawab? Macam mana kita nak jawab? Mudah sahaja. Pertama sekali, kita datangkan terlebih dahulu dia punya muqaddimah. Dekat soalan ni selepas kata tugas, ada al-adab. Ataupun ada mafhumul adab. Ataupun ada al-adab. Maka kita tulis dekat sini al-adab. Kemudian barulah kita datangkan takrif yang sepatutnya. Jadi takrifnya huwal kalamul baligh alladhi yuqsadu bit ta'thir fi awatifil qurra'i was sami'in sawa'un akana syi'ran aw nathran. Baik. Untuk pengetahuan calon-calon, perkataan yang dimerahkan itu sebenarnya ada maknanya. Nak tahu apa makna dia? Makna dia mudah saja. Perkataan yang diwarna merah ini merupakan kalimah muhimmah ataupun keyword, kata kunci yang menunjukkan bahawa sekiranya tidak ada kata kunci ini, maka takrif kita ini tidak boleh diguna pakai. Maksudnya kosong markah. Pastikan setiap takrif itu ada kata kunci. Kesimpulannya, untuk kita menjawab soalan takrif, soalan definisi pada mana-mana tajuk sekalipun, pastikan kita jangan skip, kita jangan buang walaupun satu perkataan, kerana semuanya sangat penting. Ya, syukran jazilan ya Ustaz. Baik, kita nak tanya jugalah calon-calon SPM yang ada bersama dengan kita dalam studio. Semua okey ke? Ke penat? Nak rehat ke? Imran, Adli? Okey. Tapi tak apa. Afiq bagi Cia. Ustaz, kita berehat terlebih dahulu. Boleh. Baik, kita berehat terlebih dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Bertemu kembali kita dalam Road to Success SPM 2020. Ustaz, apa kata Ustaz tolong saya bertemu kembali, apa dalam bahasa Arab? Alam bikum min jadid. Itulah dia. Saya tak berani nak sebut. Baik Ustaz, silakan Ustaz. Kita sambung. Syukran Afiq. Baik, kita sambung soalan berikutnya. Soalan ini masih lagi di bahagian yang pertama, iaitu soalan adab. Soalannya berbunyi, waddih ithnaini min ahamiyatil adab al-arabi. Jelaskan 2 daripada kepentingan mempelajari sastra Arab. Bila kita jumpa soalan ini, kita tahu dia minta apa? Dia minta 2
daripada kepentingan sastra Arab. Kita garis bawahkan terlebih dahulu dekat perkataan isnain dan ahamiyah al-adab al-arabi supaya kita tahu berapa yang diminta dan apa yang diminta. Baik, selepas daripada itu calon-calon terus memberikan jawapan. Cara menulis jawapan adalah kita datangkan terlebih dahulu mukaddimahnya. Baik, mukaddimahnya kita ambil daripada soalan, bermula daripada min ahamiyatil adab al-arabi. Seterusnya kita datangkan 2 poin yang kita diminta itu. 1, jawapan. 2, jawapan. Boleh tak kita nak jawab lebih daripada itu? Boleh. Kita boleh jawab 3, kita boleh jawab 4. Tetapi jangan banyak sangat. Kalau banyak sangat nanti letih. Kita mempermudahkan urusan orang, insya-Allah Allah mempermudahkan urusan kita. Letih dan tak cukup masa, Ustaz. Ya, betul. Hal adaikum soal? Hal adaikum soal? Ada Ustaz? Naam, Imran, tafadhal. Contoh kalau dalam peperiksaan tu tiba-tiba kita tak ingat apa yang kita hafal tu, ada cara lain nak jawab jawapan yang lain. Okey. Tiba-tiba kita tak ingat. Ini maksudnya sekarang ni soalan yang ditanya itu dia tak ingat jawapan dia. Mudah saja. Kita selawat dahulu, lepas kita selawat kita cuba ingatkan semula. Tarik nafas dalam-dalam, kemudian kita cuba ingatkan semula. Kalau tak ingat juga, kita terpaksa menggunakan kaedah tadi ni. Apa dia? Kaedah al-hentamu. Al-hentamu hentamani. Al-hentam pro wa hentam kromo. Dia ada 2 bahagian hentam. Satu hentam kromo, satu hentam pro. Hentam pro ni maksudnya dia ada timbang taranya. Dia ada juga, dia fikirkan. Nak hentam tu dia ada cara dia. Taib. Jadi macam soalan daripada Imran tadi, dia sebenarnya merujuk kepada bahagian OPB tadi. Bahagian OPB tadi dia ada khotak sahih tadi kan. Jadi sekiranya calon-calon terlupa ataupun tak ingat, kesulitan dan sebagainya, maka apa yang boleh kita lakukan adalah kita memilih satu jawapan yang kita rasa suka dan kita tulis dengan jawapan yang sama. Sahih. Insya-Allah jawapan kita itu akan kena walaupun tak semualah. Daripada kita ambil dadu, lempak. Buang. Kemudian kita kod. Itu kita tak mau. Kita kena ada timbang tara juga, insya-Allah. Baik, Ustaz. Insya-Allah. Jadi, hal adaikum soalan akhar? Saya ada Ustaz. Naam, Irfan, tafadhal, is'al. Kalau macam soalan ni kan, boleh tak kita hanya jawab tulis janib dia saja? Soalan yang sangat baik. Soalun jayid. Syukran laka ya Irfan. Taib. Sebenarnya soalan itu berkesinambungan dengan soalan yang kita sedang bincangkan. Taib. Untuk menjawab soalan daripada Irfan tadi, kita kena tengok ambilan jawapan dari mana. Okey, kita ambil daripada buku teks yang bertajuk Ahamiyatul Adab Al-Arabi. Calon-calon perhatikan dekat buku teks ini kita ada 2 bahagian. Satu bahagian janib nafsi, janib lughawi, janib ijtimai. Kemudian dekat sebelah kiri merupakan konten ataupun kandungan bagi janib-janib yang kita sebutkan tadi. Jadi calon-calon mesti mengambil jawapan daripada yang sebelah kiri. Seandainya calon-calon ambil jawapan di sebelah kanan, iaitu janib ni sahaja, maka jawapan calon-calon itu lazimnya tidak akan diterima. Kerana janib ini bukanlah jawapan, dia sekadar dari segi apa. Untuk jawapan, dia di sebelah kiri. Jadi ingat calon-calon, pastikan sekiranya naik soalan berkaitan dengan ahamiyatul adab al-arabi, pastikan mengambil jawapan dari sebelah kiri sahaja. Dia minta 2, kita bagilah 2 daripada mana yang ada di sini. Dia minta 3 pun sama juga, kita berilah mana-mana yang ada di sini. Tetapi sekiranya dia tentukan janib mana yang dia nak, janib nafsi sebagai contoh, barulah kita berikan untuk bahagian janib nafsi. Hakadha. Mafhum, Irfan? Tamam? Alhamdulillah. Okay. Syukran laka. Baik. Seterusnya. Ini soalan perbezaan. Mal farqu baina asy-sya'ri wan nathri? Perbezaan di antara syair dengan nathar. Jadi untuk mendatangkan perbezaan ini, mudah saja calon-calon, kita datangkan kotak, kita buat kotak, kemudian kita datangkan ta'rif bagi setiap daripada syair dan nathar, dan ta'rif itu mestilah ta'rif yang lengkap. Barulah kita akan mendapat markah yang penuh. Tetapi saya merujuk kepada soalan daripada
calon-calon pelajar yang ada di hadapan kita ini. Dia tanya tadi, boleh tak? Boleh tak kita datangkan jawapan perbezaan selain daripada ta'rif? Maka jawapannya boleh. Kita boleh ambil daripada bahagian khasais, tak ada masalah. Kita boleh tulis al-i'timadu 'ala al-'atifah wa 'adamul i'timadi 'ala al-'atifah. Mana-mana pun boleh, asalkan boleh menyatakan perbezaan di antara syair dengan nathar. Taib. Soalan seterusnya. Kaifa kanatil ahwalu diniyatu fi asri sadril Islam? Bagaimana keadaan keagamaan di zaman permulaan Islam? Taib, soalan ni dia tak nyatakan berapa. Jadi calon-calon nak datangkan berapa jawapan dekat sini? Jawapannya tengok kepada markah. Markahnya darajatan, iaitu 2 markah. Bermaksud satu isi sahaja yang dia nak. Tetapi kalau calon-calon beri lebih daripada 1, itu tidak menjadi satu masalah, bahkan ia dituntut. Taib. Jadi cara nak jawab soalannya adalah pertama sekali kita datangkan mukaddimah seperti biasa, iaitu al-ahwalud diniyah fi asri sadril Islam. Kemudian kita tulis nombor 1 apa, nombor 2 apa. Tadi dia minta 1 kan? Kita boleh beri 2, 3. Cuma jangan banyak sangatlah. Taib. Jadi untuk berkaitan dengan soalan ini, calon-calon ustaz nak beri sedikit perhatian ataupun tips lah. Tips berkaitan dengan bahagian ini. Taib. Ini adalah buku teks yang mana calon-calon ambil jawapan untuk soalan tadi. Okey, perhatikan di sini. Kita ada 3 isi berkaitan dengan ahwal diniyah di zaman permulaan Islam. Jadi ustaz nak tunjukkan, pertama sekali calon-calon mesti ambil bermula daripada nombor 2. Bermula daripada nombor 2. Okey, kita ambil ja'al islamu liyutahhirum minasyirki. Ini untuk satu fakta. Kemudian ila ibadatillahi wa tauhidhi, ini satu huraian. Jadi satu fakta, satu huraian cukup untuk mendatangkan 2 markah. Ataupun calon-calon boleh ambil yang kedua, yang ketiga. Nazal al-Quranul Karim liyakuna masdaran. Ada fakta, ada isi. Ini yang paling minimal lah. Baik. Cuma satu saya nak pesan. Saya nak pesan sangat-sangat lah. Jangan ambil nombor 1. Sebab apa? Sebab nombor 1 ni dia sekadar intro sahaja. Dia bukanlah sebagai isi utama. Jadi tajuk dia, kalau kita tengok, ahwal diniyah, keadaan agama di zaman permulaan Islam. Tapi nombor 1 ni kata, kanat hayatul Arab qabla al-Islam tamla'u bil hurub wal khusumat wa la yasuduha nizamun wahid. Kehidupan masyarakat Arab sebelum Islam penuh dengan dendam, penuh dengan peperangan. Tidak ada di sana satu sistem yang kontrol mereka. Jadi tidak ada kaitan dengan cerita agama zaman permulaan Islam. Atas sebab itulah nombor 1 ni kalau boleh calon-calon untuk mana-mana tajuk ahwal, kita hold dahulu. Kita ambil start daripada nombor 2 dan nombor 3. Taib. Intahayna minas su'alil awal li qismi al-adab. Taib, boleh saya teruskan? Tapi sebelum tu kita tanya, pelajar-pelajar ada soalan ataupun boleh faham buat setakat ini? Kullu tamam? Kullu tamam? Ya, tamam. Tamam, alhamdulillah. Tamam bermakna okey. Maksudnya okey. Okey, silakan Ustaz. Baik, kita teruskan dengan soalan yang kedua, boleh? bahagian al-balaghah. Baik. Okay, soalan balaghah ni dia popular dengan soalan-soalan yang berkaitan dengan datangkan contoh. Datangkan contoh. Hati misalan likulli mimma ya'ti. Datangkan contoh bagi setiap yang berikut. Kita ada 3, 1, 2, 3. Ini dia minta uslub khabari ibtidai, uslub khabari talabi, uslub khabari ingkari. Maksudnya calon-calon mesti datangkan terlebih dahulu contoh-contoh bagi setiap arahan di bawah ini. Jadi cara jawabnya sangat simple. Sangat-sangat simple, iaitu kita datangkan contoh. Tapi pastikan calon-calon kena ingat, jangan ada kesalahan tata bahasa ataupun ejaan. Kalau ada kesalahan tata bahasa ataupun ejaan, pasti secara lazimnya akan dipotong markah calon-calon separuh. Dapat 2 sepatutnya dapat 1 sahaja. Jadi 3 soalan kita dah rugi 3 markah. Kita hanya dapat 3 markah saja daripada 6 markah. Jadi pastikan calon-calon buat ayat, buat contoh, jangan ada kesalahan tata bahasa, ejaan dan sebagainya.
Kalau banyak, dia tetap potong separuh. Sikit pun dia tetap potong separuh. Jadi, cara jawabnya seperti biasa kita datangkan. Contoh seperti ini. Kita nak tulis balik dia punya arahan soalan tadi boleh ataupun terus kepada jawapan. Jadi jawapannya singkat saja, ringkas saja. Faza Ahmad, qad faza Ahmad, wallahi laqad faza Ahmad. Taib. Cuma satu lah Ustaz nak pesan. Ustaz nak pesan satu saja. Okey? Apa dia? Iaitu sekiranya calon-calon nak gunakan nama orang sebagai contoh, sekiranya calon-calon nak gunakan nama orang sebagai contoh, pastikan calon-calon menggunakan nama-nama yang masuk kategori al-mamnu' minas sarfi. Perkataan-perkataan yang tidak boleh terima kasrah dan tanwin seperti nama Ahmad, Yusuf, Daud, Ilyas dan sebagainya. Karena di situ akan ada taklil ataupun reduce kesalahan dari segi tata bahasa. Kerana sekiranya calon-calon guna nama-nama tadi, dia duduk di mana pun takkan nampaklah dia punya perubahan i'rab di belakang tu sekiranya tidak kita datakan baris. Tapi kalau calon-calon menggunakan perkataan sebagai contoh Muhammad, itu menjadi masalah. Sebab di sana di belakang dia boleh berubah-ubah. Dia ada Muhammadan, dia ada Muhammadin, dia ada Muhammadun. Jadi kalau kita salah letak, kita terlupa nak letak alif dekat Muhammadan tu, akan berlaku kesalahan dari segi tata bahasa. Jadi hati-hati dengan contoh ayat yang calon-calon nak buat menggunakan nama orang. Taib. Seterusnya, ini soalan berkaitan dengan tashbih. Istakhrij adat at-tashbihi wal musyabbaha bihi fima ya'ti. Okey, pertama sekali kata tugasnya adalah istakhrij, keluarkan. Kemudian garis bawahkan dekat perkataan selepas daripada istakhrij, iaitu adat at-tashbih dengan al-musyabbah bihi. Maksudnya di sini dia minta dua perkara kita keluarkan. Pertama musyabbah bih dengan adat at-tashbih. Jadi cara jawabnya sangat simple, sangat senang, iaitu kita buat kotak, kemudian kita isilah dengan apa yang kita perlukan ataupun perlu kita isilah. Dekat bahagian ni kita isi adat at-tashbih, dekat bahagian sebelah sini kita isi dengan musyabbah bih. Cuma satu saya nak peringatlah. Ustaz nak peringat calon-calon. Ya. Afwan. Baik. Jadi Ustaz, bagaimana sebenarnya cara mudah untuk kita menguasai bahasa Arab ni Ustaz? Cara mudah untuk menguasai bahasa Arab, khususnya untuk mata pelajaran ni lah. Ya. Kita kena banyakkan menulis. Banyakkan menulis setiap apa yang kita baca, setiap apa yang kita pelajari itu. Contohnya ta'rif, khasa'is dan sebagainya, kita kena banyakkan menulis. Kerana peperiksaan dalam bentuk tahriri, dalam bentuk bertulis, bukan dalam bentuk syafawi. Jadi apabila kita banyak menulis ni 100 kali, 200 kali dan sebagainya, nanti tangan kita akan bergerak automatically sebelum otak kita bergerak. Itu yang kita perlu lakukan. Baik. Baik, berbalik kepada soalan tadi, apa yang calon-calon kena ingatkan. Untuk bahagian adat, jadi macam al-kaf ni kita boleh tulis sama ada al-kaf ataupun kaf saja. Satu. Yang kedua, ketika kita nak keluarkan musyabbah bih, perkataan al-wardah ni, pastikan kita hanya mengeluarkan al-wardah saja. Jangan kita ambil sekali dengan kaf. Kalau kita ambil sekali dengan kaf, dikira tidak tepat, dikira tidak betul kerana di sini sudah ada adat tashbih berserta dengan musyabbah bih. Jadi jangan kita ambil sekali lah dengan adat tashbih. Baik Ustaz. Khalas. Baik. Intahayna min as-su'al al-thani. Wal'an na'ti ila su'al al-thalith wal-rabi'. Kita terus kepada soalan ketiga dan soalan keempat. Kita gabungkan sekali insya-Allah. Kerana soalan 3 dan 4 ni adalah soalan yang sama, cuma yang bezanya satu menggunakan puisi Arab, satu lagi menggunakan prosa Arab. Baik. Kita teruskan. Boleh Afiq? Naam Ustaz. Baik. Pertama sekali, calon-calon kena ingat, puisi ataupun prosa Arab tidak perlu dihafal. Maksudnya, syair ataupun nasar yang calon-calon belajar di tingkatan 5 tu tidak perlu dihafal lah. Yang calon-calon perlu lakukan adalah mengenal pasti syair ini, nasar ini siapa punya. Itu sahaja. Cara nak mengenalinya, cara kita nak kenal tu terpulang kepada kreativiti calon-calon lah. Sama ada menggunakan keyword dan sebagainya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, seperti biasa, soalannya akan bermula dengan nubzah qasirah, iaitu biodata
ringkas. Okey, sebelum tu kita gariskan kehendak soalan terlebih dahulu. Seperti ini, uktub nubzatan qasiratan anis syairi fi arba'i niqatin. Tuliskan biodata ringkas bagi penyair pada 4 poin. Dia nak 4 poin saja. Okey. Baik. Cara jawabnya mudah. Kita datangkan terus mukadimah dia, nubzah qasirah sampai habis. Kemudian kita datangkanlah poin yang diminta tersebut. Okey, dia minta berapa? 4. Kita boleh bagi 4, kita boleh bagi 5, kita boleh bagi 6. Yang pastinya mesti ada 4 itu. Baik. Ini adalah buku teks tempat kita mengambil jawapan kita. Baik. Untuk membuat jawapan nubzah qasirah ni, nombor 1 sekali, kita ambil nama. Okey, untuk ambil nama ni kita cuma ambil nama dia dan ayahnya sahaja. Taufik bin Ismail. Hakaza. Yang kedua, Syairul Rasul. Ini untuk laqab. Ini dikira satu lagi poin. Syairul Islam. Satu lagi poin. Kemudian, yang bawah ni semua adalah poin-poin yang kita boleh guna untuk menjawab soalan peperiksaan. Kita nak 4 sahaja. Boleh pilih mana-mana daripada yang Ustaz tandakan ini. Cuma satu saya nak pesan. Dekat bahagian mauliduhu ni, yang melibatkan angka, bila dilahirkan dan sebagainya, kalau boleh kita elakkan daripada menggunakannya sebagai jawapan kita. Walaupun sebenarnya boleh, tapi elakkan. Sebab ada risiko yang menanti calon-calon. Apa dia? Nanti tertukar, Afiq. Sepatutnya tulis Sitina Aman 60, tertulis 20. Itu akan menjadi satu masalah besarlah kepada calon-calon. Baik. Seterusnya, kita lihat soalan yang kedua. Hati ma'anil mufradat al-atiyah. Ini soalan yang berkaitan dengan mufradat ataupun ma'ani al-kalimat. Perkataan seerti, Afiq. Baik. Jadi untuk perkataan seerti, seperti biasa, kita datangkan mukadimah, ma'anil kalimat, al-mufradat al-atiyah. Kemudian kita tulis baliklah ma'anil kalimat tersebut dan datangkan jawapannya seperti yang ada di dalam buku teks. Baik. Hal ladaikum soal? Ya Ustaz. Naam, Adli. Tafadhal. Dalam soalan jenis ni, kalau kita lupa bagi hafal, boleh tak buat dan jawab dalam ayat lain? Naam. Soal jayid jidan. Syukran lak. Baik, Adli tanya tadi, kalau kita lupa jawapan yang seperti dalam buku teks. Kita lupa sungguh-sungguh ni, lupa tak ingat langsung ni. Maka caranya adalah kita boleh datangkan ayat kita sendiri yang menjelaskan maksud perkataan an-naq'u sebagai contoh, mutamatirat sebagai contoh, al-asad lijilat. Kita boleh datangkan daripada ayat kita sendiri, tidak menjadi masalah. Baik Ustaz, Ustaz ada lagi 5 minit. Ada lagi apa-apa yang penting untuk kita berikan kepada calon-calon SPM? Okey, ini yang ketiga. Ustaz nak mention sikit saja. Boleh Ustaz. Soalan ini berkaitan dengan munasabah. Apabila dia menyebut tentang munasabah, calon-calon kena ingat, munasabah berbeza dengan jawun nas. Munasabah berbeza dengan jawun nas. Kita ada jawun nas wa munasabatu. Jadi di sini ada perbezaan di antara keduanya. Kalau jawun nas, ini bermaksud peristiwa yang berlaku sebelum syair itu ditulis dan kemudian dimasukkan dalam syair. Kalau munasabah lebih kepada kenapa syair itu ditulis. Sekiranya calon-calon diminta munasabah, pastikan datangkan jawapan yang tepat. Kalau di sini jawapannya adalah di bawah. Menyatakan sebab kenapa penyair menulis jawapan tersebut, menulis syair tersebut. Yang atas ni untuk bahagian jawun nas. Jangan campur adukkan di antara keduanya. Kalau campur adukkan akan menyebabkan potongan makkah secara lazimnya begitu. Baik. Okey. Ini yang seterusnya fikratain, 2 fikrah. Ada soalan minta kita datangkan 2 isi utama. Okey, bila datangkan 2 isi utama, pertama sekali calon-calon kena ingat kena ada satu fakta, ada satu huraian. Cukup lengkap 2. Kalau nak jawab lebih pun tidak menjadi satu masalah. Okey, ini adalah jawapannya. Calon-calon tulis nombor 1, tulis bagi habis. Nombor 2, tulis bagi habis. Jangan potong. Kalau potong, lazimnya dipotong markah sekali. Baik. Dan akhirnya, ini soalan surah Balaghiyah. Okay, untuk soalan surah Balaghiyah ini, seperti biasa, dia akan berikan contoh ayat. Kemudian kita cuma datangkan jawapan saja begini.
Jadi di sini Ustaz nak bagi tahu untuk soalan surah Balaghiyah ni mesti datangkan jawapan berserta dengan jenis. Jawapan berserta dengan jenis. Al-uslub insya'i dengan at-talabi sekali. Tibaq ijabi sekali. Jinas ghairu tam. Maksudnya kena ada kedua-dua. Kalau tak ada kedua-dua, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi akhirnya ini adalah beberapa tips yang calon-calon boleh bacalah. Okey, kita mesti tulis untuk ingat. Kalau jarang tulis, susah ingat. Buat nota ringkas, gambarkan cerita-cerita dalam adab. Ini maksudnya kalau kita ada movie-movie ya, kita boleh tengok berkenaan dengan tokoh-tokoh yang kita patut belajar di dalam adab balaghah. Betul. Rajin buat solat hajat, ista'inu bis sabri was salah. Baik. Minta tolong dengan sabar dan semayang. Tidur awal, doa dan tawakal. Man sara ala darbi wasa, siapa-siapa yang berjalan di atas landasan insya-Allah akan sampai. Man jadda wajada, siapa-siapa yang berusaha dia akan dapat. Baik, Afiq. Terima kasih, syukran jazilan ya Ustaz. Baik Ustaz, sebelum kita mengakhiri, Ustaz ada apa-apa pesanan tak buat mereka calon-calon SPM di luar sana? Baik. Pesanan daripada Ustaz, amatilah tips ini, mudah-mudahan berguna kepada calon-calon. Ya. Dan satu lagi Ustaz ambil peluang Boleh, untuk Ustaz. bagi tahu kepada guru-guru di luar sana yang banyak bertanya kepada Ustaz, boleh tak kita datangkan contoh-contoh lain untuk contoh untuk soalan surah Balaghiyah tu, boleh tak kita datangkan contoh daripada luar? Jawapannya tidak boleh kerana soalan itu daripada An-Nas, minan nasis sabiq. Jadi tidak boleh kita datangkan contoh-contoh jawapan daripada luar, mesti ambil daripada petikan. Baik. Wa bihadza nunhi darsana al-yawm wa ila huna naktafi wa la liqa'in akhar naltaqi wa hatta dhalikal hin nastaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Baiklah, kita tidak berakhir di sini. Kita akan sambung lagi selepas ini dan dengan untuk kertas 1 bagi subjek Al-Syariah. Jadi jangan ke mana-mana. Kita jumpa lagi selepas ini semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya adalah bapa kepada Muhammad Danish Janier bin Muhammad Nadim, ingin mengucapkan selamat menduduki peperiksaan SPM 2020 yang tidak berapa lama lagi. Begitu juga kepada anak-anak yang lain. Semoga maju jaya di dalam peperiksaan SPM nanti dan memperoleh keputusan cemerlang di dalam peperiksaan. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru-guru yang bertukar lumus dan tidak kira penat lelah dalam mendidik anak-anak untuk menghadapi peperiksaan SPM 2020. Akhir kata saya ingin mengucapkan sekali lagi, semoga maju jaya dan cemerlang di dalam peperiksaan dan pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.